hatiku, hanya engkau yang satu. Hadirlah dalam mimpi-mimpiku. Terpelanting ke belakang. Sedap ya suara. Mendengar secara dekat suara seorang legend kan. Legend tu. Legend bang. Ya. Assalamualaikum, saya Alif Fazli. Dah hari ni Bina Mulia TV sekali lagi membawakan anda seorang legendary, orang kata seorang bintang legenda dalam bidang muzik, Tok Abang Amy Search. Nice. Assalamualaikum semua. Selamat datang bang ke Utusan Malaysia. Terima Bina kasih Mulia jemput kita datang. Okey bang, ramai yang nak tahu kan dengan pandemik yang berlaku, PKP tidak, PKPB, PKPP dan segala jenis PKP ini yang berlaku ini, apa perkembangan abang sekarang ni? Tak banyak okey, isi bila PKP ni tak boleh ke rumah. So kita orang pada awal tu kira macam semak juga kepala apa nak buat dengan it's quite macam suspend mode what will happen, and daripada peringkat awal tu memang nak keluar rumah pun macam takut, and then dia macam early stage tu memang everyone macam panic lah. So so kita fikir apa yang kita nak buat ni kan. So dan kita nasib baik saya ni kira macam tak begitu fokus sangat apa kita nyanyi, dan kita ada something else seperti saya punya jubah, saya punya kurta, saya punya dan like kebarung, dan saya ada coffee. Tak banyak sikit benda tu membantulah untuk kita cover up kita punya expenses. Dan kita tahu kita bersyukur, kita tahu ada orang yang lebih teruk daripada tu. Dan apa kita tetap bersyukur lah, dan memikir satu benda yang apa yang because di dunia tu berubah. Then kalau kau ada kedai, kau tak boleh buka kedai. Betul. So dia more fokus, dia rasakan macam dunia ni is going to change, is changing macam total perubahan dari segi kerja, bisnes. Then after a while dia start mula anak-anak sekolah, tak sekolah, lepas tu online. So kita fikir apa kita nak, apa akan berlaku. So kita tak boleh tunggu atau tunggu pandemik ni berakhir, ataupun kita kena cari jalan lain. Maksudnya abang kita sebagai ini kita kena carilah alternatif lain untuk kita mencari pendapatan semua kan. So kita fokus going macam dalam e-commerce lah. Kita jual more online. So kadang-kadang kita tiba-tiba kita keluar macam tempoh last month kita saja kita buat okey nak PKP ni kan, so kita keluar asam pedas. So dia macam tak banyak sikit benda dapat cover up here and there kan. Tapi abang paranoid tak dengan COVID ni? Sebab ada artis yang mengakui dia orang paranoid untuk keluar, terutamanya ada anak kecil atau yang berusia. Dia orang paranoid. Macam abang sendiri, abang paranoid ataupun abang mengambil langkah? Pada awal memang kuat paranoid, because pada awal tu saya yang masa kluster tabligh tu, pasal saya banyak ada diangkat, saya juga kawan saya yang tabligh. So saya jumpa dia, saya masa tu saya agak panik lah. So saya telefon dia, korang okey? Dia kata okey, dia okey. So jadi saya waktu tu macam rasa this like psikologi lah. Aku rasa kenapa nampak kau macam pendek ini lah pasal. So everyone semua macam the new experience tu macam mana akan jadi, apa jadi kan. So di after a while saya rasa macam dapat overcome lah panic tu. Dan contoh dalam dunia seni, dia pelakon atau penyanyi, dia memang quite teruk juga affected. Tapi perkembangan seni abang sekarang ni, selalunya setiap kali kalau abang berjumpa dengan wartawan ataupun di media sosial abang sendiri, ramai akan bertanya kepada abang bila nak keluar lagu, bila nak keluar single, bila nak keluar lagu, itu saya rasa itu adalah soalan yang paling kerap diterima lah. Paling kerap lah cakap nak keluar tapi tak keluar kan. Tapi definitely saya akan keluar tahun ni.
Ada perancangannya. Ada perancangan tu the right timing lah. So hopefully dia keluar, then dia keluar lepas tu pandemik ni berakhir kan. So insyaAllah. So I'm planning ada few singles yang saya target lah. Maksudnya abang akan keluar single by single ataupun abang terus keluar album terus? Saya keluar single by single lah lepas tu. Adakah itu trend sekarang ni abang rasakan? Ya, saya sekarang ni is like dia punya cara dia pasaran marketing is like that. Dia keluar single, lepas single, dan of course lah you kena make video, kan, do good music videos untuk ni. Itu pun good music video pun maknanya budget lah. Budget lah. Macam saya independent label, so jadi dia budget constraint juga. So kita try cuba cari source yang dapat bekerjasama dengan beberapa orang lah. Abang, kalau kita tengokkan bila kita cakap pasal trend music sekarang ni, apabila ialah abang seorang yang sudah lama dalam industri, selayaknya diangkat sebagai seorang legenda rock negara kan, bila orang katakan muzik sekarang ini tidak seperti muzik yang lepas, tidak seperti muzik-muzik yang dahulu, seolah-olah mereka tidak ada identiti atau takkan bertahan lama. Mungkin abang ada komen tentang perkara itu? Dia sebab generasi lama patut bertukar, dia satu evolusi muzik-muzik yang akan berubah, yang pasti akan berubah. Dia daripada zaman saya sekolah kecil, muzik you dengar muzik macam Beatles, lepas tu dia berubah, lepas tu dia rock and roll time, macam contoh zaman Deep Purple, Uriah Heep, what else, sebelum dengan Jimi Hendrix. So dia berubah itu daripada dalam music rock tu dia berubah jadi glam. Sama gitu dia ada pop juga, tapi at one point dia like totally focus on music rock lah. Everyone is going to rock and roll. Bola sebelum tu pop, buat semua jazz, semua fusion, top 40. So dia berubah. So hari ni of course music dia berubah because sebab cara orang generasi baru mendengar dia diperkenalkan muzik yang lebih simple, atau mungkin melodi dah habis kat dunia ni. Melodi sekarang tak macam dulu banyak structure. Macam lagu saya biasa dalam satu lagu tu mesti ada 3 structure of dia punya lagu tu. Dulu music arrangement awal dia dah seminit, 2 minit, minit setengah. So a lot of arrangement sekarang, kalau contoh dalam music rock kita tak ada gitar hero. Dulu ada gitar hero lah, ada drum hero lah, ada bassnya hero lah. Sekarang tak ada. Sekarang music rock and roll, dia punya rock dia very modern dan jangan cepat. Okay. Cepat dalam segi advertisement pun cepat. Kalau tengok dekat Instagram pun everyone very fast. Jangan tak nak waste time dengan ni. So dia sama dengan music lah. So, music dia tak nak lama sangat lah. Sebenarnya tak 3 minit ni, music 3 minit ni, lagu 3 minit ni, those years lah macam 60s, banyak itu. So lepas tu keluar lagu macam contoh macam Pink Floyd. Dia punya introduction dia lagu tu depan je dah makan 5 minit. Baru masuk dia verse. So sekarang dia lebih simple dan tidak ada gitar hero lah. Tapi arrangement yang simple, dan I think orang nak simple kot. Tapi kebanyakan lagu tak bertahan lama bang. Maksudnya orang akan dengar setahun ini, dia akan top tahun ni, tahun depan orang akan dengar lagu tu. So itu salah satu daripada problem dia lah. So kita dia tidak ada, dia susah nak dapat satu lagu hit yang dia melekat terus. Dia macam lagu tu datang, dia tu singgah kat hati, dia tak lupa. So kita pun tak tahu. Very subjective, susah nak cakap. So jadi kalau aku jadi seorang artis yang popular sangat tahun ni, very popular dengan lagu aku ataupun
sebagai artis, tapi dia should start thinking di mana kedudukan dia selepas 10 tahun. Di mana lagu ni selepas 10 tahun. Sama ada dia still stay atau still remember. So dia kena banyak fikir how to dia untuk dia di mana dia selepas 10 tahun. Kalau yang ingat balik kan, abang masuk industri lebih kurang tahun bila tu? Saya mula menyanyi sebagai serius full time 81. 81. Beberapa tahun selepas tu, So lepas tu abang buat konsep besar belum? lepas tu kita orang start dia full time musician ni nyanyi kat club lah. Betul. Selepas 81 dan 85 baru start keluar album pertama kita orang. Cinta Buatan Malaysia. Okay, kita start di Cinta Malaysia, kita start main di pesta Pulau Pinang lah, pesta PD lah, Fun Fest. Lepas tu kita dengan baru kita start itu just maksud kita tidak ada, tapi kita tidak release tu album tu, kita bukan ada aku nak make sure lagu ni apa-apa tak. The intention kita orang adalah untuk dapat di record deal, dapat jadi record deal yang baik so untuk kita perkenalkan diri kita. So jadi dia lepas tu Cinta Buatan Malaysia untuk sakat untuk nak kenalkan aku adalah artis yang baru. Ya, memperkenalkan diri lah. Diri. Tapi abang tengok betapa susahnya abang ketika itu 21 untuk orang kata bergelar seorang artis yang serius dan diterima ramai. Tapi zaman sekarang ni mudah. Dengan hanya Instagram, post gambar YouTube cover. Sekarang lebih senang. Sekarang dulu tak ada social media. Yes. Sekarang you ada social media, you can menjadi artis, you can beli just cari lagu you buat, so you create satu viral or whatever. Yang ni so orang you can get perhatian. So you jadi macam tiba-tiba you top dekat ni. Tapi doesn't mean you top tapi you sell. Ya, betul. Ada orang dia ramai tapi doesn't sell. So this very dia nak sampai level baik. Okay, aku bayar untuk tengok dia. Aku bayar untuk nak tengok dia. Itulah, kalau kita tengok kan artis baru sekarang ni, dia orang bukan baru tau. Sebenarnya ada artis yang sudah 8 tahun, 9 tahun tapi masih belum cukup power untuk pull the crowd. Adakah kerana memang zaman sekarang dia begini atau begini macam mana? Kita tengok lokal lah. Kita tengok luar. Yes. Kita tengok lokal. Dia tidak ada macam maybe dia tak cukup substance. Just album tu dia bang on satu lagu je, lagu yang boleh, tapi lagu lain tidak cukup. Dia tak cukup untuk nak menawan raga tu. Kan? Menawan raga, menawan dia dulu kalau kita keluar album, album tu has to be satu album yang betul album lah. So dia bukan hanya bang on satu ballad tapi dia lagu-lagu fast pun had to be very very important. Because dia membentuk sebuah band tu, sebuah album yang di mana orang nak pergi nak listen carefully ataupun enjoy. Dia bukan kita rasa ini okey kita release tapi orang tidak ada, orang sangat nak tengok lagu ballad je, and then so yang lain tu dia tak dapat dia punya, because dia mesti ada starting point. Pasal dia mesti ada perjalanan, dia mesti starting point dia begini gini sampai kat sini. So tapi diorang starting point diorang terlalu besar. Faham tak? Lalu macam exposure diorang biar tenang. Dulu kita exposure, sekarang contoh you masuk reality TV, you punya promotion, you punya exposure dia terus sampai kat bilik tidur. Betul. Aku TV kat bilik aku boleh tengok gini, dia ni gini. Ini jadi culture shock. Okay, that's and dia pun tak tahu apa dia. Okay, aku dah popular. Dia tidak ada reference besar. Dia tak ada reference besar, so dia tidak tahu ke mana arah. Adakah maksud abang dia tak ada identity? Maksudnya kita kalau di zaman dulu kita tak biasa tahu Mr. Awi, legenda-legenda muzik lain
dia kata Jai Ibrahim ke atau Faisal Peter, kita dapat tengok dia punya perbezaan. Maksudnya ada masing-masing ada identiti sendiri. Tapi sekarang ni abang rasa dia ada identiti, tapi dia ada some, ada memang contoh ada direction, tapi dia ada satu benda yang dia tak dapat itu apa, dia punya demand of aku nak tengok kau lah. It doesn't matter. Buat kenapa peminat tu nak datang, kenapa aku mesti nak datang, kenapa aku mesti fikir dia mesti datang bayar whatever untuk nak tengok aku. X factor ke masa abang? X factor lah. Dia tak ada X factor Dia tidak ada cukup persona. Kadang-kadang tu terlalu overexpose, because social media kan you cepat sangat overexpose. Betul. Dulu kita nak kenal, dulu kita keluar, okay, tahun ni kita keluar TV sekali je. No 2 kali, no 3 kali. Okay, kalau kita keluar RTM, TV3 tak ada. Dia tu. So kita mesti nak mahal. So kita main Fun Fest, kita dah main Fun Fest, dah penuh, dah Fun Fest semua dah pecah panggung, berhenti, stop. Because this important untuk educate kita punya fan yang datang tu untuk pergi ke production yang lebih besar, kerana kita nak upgrading. Upgrading on terms of kita punya production, sound system, kita kena experience that benda tu. So kita stop. So tiket mahal. So mungkin awal mahal tak, tiket dia mahal sikit, tak apa lah, janji pergi tengok lah. So dia learn something, you educate people. You educate people to buy original, you educate people. Itu part dalam campaign. Album you jual, bila you lebih banyak kat orang pentas, bila kau ada pementasan tu, di situlah ada orang akan beli. Ada orang yang beli, dah beli, tapi ada orang nak pergi tengok konsert dia, nak tengok dia, okey, lepas tu baru beli. So dia ada banyak faktor. So dia punya kenapa, so at one time kenapa orang beli tiket nak beli. Sampai sekarang kalau kita buat konsert, orang beli nak tiket tu, nak beli, nak bayar nak beli music itu. Dia tidak. So yang itu kenapa kalau kita tengok, kenapa diorang tidak ada that demand. Abang, tapi kita imbang balik lah kan, kalau kita cakap pasal diri abang sendiri kan, karier muzik abang sepanjang lebih 30 tahun, dekat 40 tahun bang. 40 tahun abang industri. Apa benda yang abang tak boleh, mungkin ada satu kenangan yang orang kata kontroversi ataupun yang betul-betul melekat di hati abang? Dia banyak benda lah. Kalau kita nak ulang balik kan. Because kita punya journey tu sebagai rock and roll band daripada awal sampai ni, dia ada banyak stages of the level di mana from early on there's a lot of banyak negatif tentang kita sebagai lebih-lebih kita seorang band rock. So dia punya exception orang Malaysia ni, pasal dia dah chop rock and roll ni, the situation dia banyak a lot of negativity. So walaupun dia bukan, kalau kita rocker je, kalau kita tak main muzik pun, memang that's dia punya negative expectation kat kampung macam tu. So bila kau jadi seorang yang artis tu awalnya, so jadi kita believe nak diri kita, this is what we want. Ini yang kita nak, menjadi seorang artis rock and roll. Kita tahu kita akan berdepan of this matter. Tapi you this is what you want. Ini yang kau nak. You dapat decision, this is rock and roll, aku penyanyi rock and roll, ini aku nak. Kan? Tapi kalau kau rasa benda ni negatif, tapi aku akan try to positif kan lah. Maksudnya abang dah melalui banyak perkara dan kematangan tu abang dah belajar setiap satunya. So jadi bila kita hit lagu ni, contohlah pertama kita hit dengan lagu Jora, Isi Atas Kulit. So kita bestnya bila kita keluar album kita mesti ada 2 hit, 3 hit. Kalau fast mesti ada hit, Isi Atas Kulit, Jalanan, kita one of the favourite budak rocker lah. Selain ballads, ke Jora. So then you akan pergi ke second album, dia punya second stage. Kerana bila kau dah besar sini, so you punya
you punya dugaan atau punya kerja je skor je akan lebih besar daripada yang ni. Sama juga production. So setiap kali you besar ataupun pop ni, so dia bukan satu nak relax, you kena cabaran dugaan dia lagi besar. Betul. So besar, the bigger you have bigger dream, so besarlah dia punya dugaan dia. So dan bila kita at the stage of dugaan yang macam gitu, kita walaupun kita dah sampai at one point, kita dah pecah sampai satu Nusantara semua tahu kan, itu pun masih lagi ada isu juga pasal rambut lagi. Oh yes, betul. Right. So itu time tu was really macam sangat frustrated lah. Kerana kita make it betul-betul Big. satu Nusantara, betul. besar. Dia macam satu demam like macam fever lah. Dia bukan satu hit yang biasa, dia sangat luar biasa, fenomena. Fenomena. Dia even dekat negara kita Malaysia ni pun dia memasuki meresap daripada budak-budak sampai orang tua, sampai semua bangsa Cina suka, bahasa India suka, semua suka. So dia berubah sampai kan bila kita konsert, you can see dulu kalau kita di konsert sebelum tu semua budak muda je, rocker. Tapi bila dah zaman Isabella tu, so you tengok dia campur lelaki perempuan, apa makcik-makcik ke apa, so you can see that itu dia punya bukti di mana selama ni kau negatif, rocker ni, diorang ni budak-budak band yang awal-awal je, bukan tak ada masa depan, tak ada gini kan. A lot negatif macam-macam lah. So yang itu kita dapat terbalikkan lah. This is wrong. Dia satu satisfaction untuk kita. Dan dia bukan hanya terbalikkan begitu, dia merebak satu Nusantara. So kerana kita ingat waktu tu Fantasia was the climax lah, macam Bulan Madu. Album ketiga climax, Fantasia was the climax. So biasanya album nombor 4 ni, biasa kalau band kat dunia yang popular masuk album 4, dia orang mesti start nak landing lah. Declining. So so bila lepas tu kita cakap okay, kita the next journey kita mana? So saya cakap kita mesti invade Indonesia lah. That's our next dream lah. And then you did. Dream. So you guys did. So kita album tu pun saya berikan nama Fenomena. So dia memang fenomena. Memang kena dengan tajuk dia. Satu Nusantara tahu. Memang fenomena. So lepas berapa tahun lepas of the hit, lepas tu Isabella tu saya buat duet, which is lagu Fantasia Bulan Madu ditukar dengan lagu Cinta Kita kan. Duet dengan Hati Indonesia. Dia jadi big hit juga. Lepas tu sebelum tu Nafas Cinta, dia big hit juga. So basically 3 lah. So jadi bila tiba-tiba isu tu keluar, rambut ni, so saya jadi macam what is going on ni kan. So I start really macam frustrated tu. That moment yang saya takkan lupa lah. Because kita bukan budak-budak lagi. So this is kita kena ban, lagu kena ban kat radio, ban tak boleh masuk penerbitan semua. Penerbitan semua lah, konsert tak pun tak dapat permit. So which is bagi kita, this is untuk saya, this is the way how aku be treated because aku rock and roll band. You see, mula korang recognize dia sebuah band yang mengharumkan negara, but hari ni kau cakap pasal aku rambut panjang. So which is takkan ulang balik benda. Kita dah prove this, kenapa nak ni. So dia sangat, benda tu membunuh banyak benda lah. Banyak benda, banyak profesional pekerja. Betul. Waktu tu kita punya engineer daripada a Japanese guy. So kru yang kerja start jadi professional crews. So kita punya networking masa tu, kita di mana setiap kali kita buat upgrading, dia movement dalam music industry tu sendiri, dalam series of concert. Di mana saya rasa banyak junior band dah started going melalui
pasar tu nak going towards that, which is sangat bagus kan. So benda tu membunuh banyak benda lah, sponsorship apa, so a lot jadi kita banyak bunuh a lot professional film. Okey bang, maaf sikit tanya, adakah satu hari nanti ada istilah bersara dalam hidup abang? Maksudnya adakah abang akan meletakkan nota sebagai kerjaya sebagai penyanyi ketika di serta-serta usia, ataupun abang akan kekal? Saya tak pernah cakap tu dia hari ni saya ingat saya dah tak nak nyanyi lagi ke apa kan. Tidak ada, belum lagi terfikir lah. Walaupun saya hari ni dah 63 tapi untuk saya masih stay healthy. Dan stamina abang bila nyanyi. So jadi kalau kata ni ada jemputan yang of course lah you tak boleh dinafikan sekarang dia berbeza daripada dulu, age factor, of course you ada sedikit dia punya level tu ni sikit, tapi you still kata orang tu yang penting you have the eagerness, you ada passionate. Yang penting sekarang aura abang. Aura abang dulu bila abang naik pentas, abang piwik pun macam aura tu yang orang kata masih lagi kekal, masih lagi ada. Saya rasa benda tu menjadikan abang seorang legend. Mungkin abang ada kata orang kata nasihat kepada semua artis baru, khususnya apa nasihat abang kepada mereka? Untuk artis baru, okey, untuk artis baru korang buat je lah dulu. Buat je apa kerja korang patut buat, korang buat dulu. So jadi dia kerana sekarang lain. Tapi kalau diorang nak buat satu, nak keluar pun, jangan jadikan benda tu jadi macam okey ni lagu baru kita dia nak perhatian tu jadikan benda yang jadi viral, okey buat orang dia macam gimmick benda tu banyak gimmick benda tu. So kalau nak Adi ni dia mesti ada kelas lah. Dia bukan macam popcorn tu kan masuk mulut sedap, makan lepas tu habis lah. Tak macam tu lah. Faham kan? betul. So make reference yang ni kan. Macam mana yang sekarang ni how orang dulu reference besar, bukan reference saya tapi dia lot reference besar yang di luar sana yang artis how they make how dia punya filosofi sebenarnya penting. Dan every stages dia punya dugaan makin besar. Jeng top. So remember dia mesti siap apa yang kau mesti ada substance, dan you kena tahu apa you nak. You dah kena tahu okay the next one you journey ni, the next one you nak mana, you nak belayar ke mana. Belayar ke mana, lagu you macam mana, you kena penting lah. Bang, kita balik soalan pertama kita, bila agaknya single abang akan keluar? Single saya orang menanti ni bang? Menanti dalam bulan rasa bulan 10 kot. Bulan 10 lah lebih kurang. Masih ada bulan 7 bulan 7. Maksudnya ada dalam belum rekod lagi? 7 Belum rekod lagi? Material sudah ada? Material dah ada dah, tinggal nak rekod je. Okey bang, last kepada semua penonton-penonton Media Mulia TV. Okey, apa pesan abang kepada mereka, peminat-peminat abang dan juga yang juga sedang menonton kita sekarang ni? Untuk peminat-peminat, okey, especially Mulia TV Media Mulia. Media TV Media Mulia TV. Okey, sorry. Media Mulia TV. Okey, untuk penonton semua. Thank you for watching me. Okey. Dan okey, untuk fans, aku masih di sini lagi. Okey, aku kat sini lagi. So jadi aku akan cuba lah, akan keluarkan the best untuk korang lah. Okay, so jadi watch out dalam Julai lah. Julai ni, dan kalau nak beli merchandising ke apa-apa, you can log www.kopi kan.
www.amysearch.com.my, ada merchandising, ada kopi, ada Banyak kan? Abang ada jual kurta semua untuk ada raya ni kurta, ada ni. jubah, ada baju Melayu, ada kebarung. Okey, ada kopi, ada 3 jenis kopi. Premium kopi, kopi nenas dan juga teh tarik. Pivot coffee, okey. So kau minum, lepas minum satu sip je kau dah mesti ni dia akan berbunyi sendiri. So jadi okey, dia sama juga produk tu. Saya selalu keluar kalau album ke apa ke, saya nak yang buat yang quality. Sama juga barang-barang saya. So saya pastikan barang saya adalah barang yang quality. Dan Manja Kopi tu kan, macam mana kau suka dengan lagu Isabella tu kan, kau minum kopi tu kau mesti suka dengan kopi tu. Okay. So jadi terima kasih to all my fans, yang lama yang baru. Thank you untuk meletak saya sebahagian daripada korang punya journey, yang dulu sekarang dan yang sekarang. Okay, thank you for listening me. Di saat korang tengah sedih, kau gembira, korang tengah belajar ambil peksa, aku jadikan peneman. So always dream besar supaya kau boleh jadi besar, and always believe dalam diri korang. Walaupun apa sekalipun, pandemik sebagai jugaan, tapi percaya, just believe in yourself dan everything will be okay. Dan kita bersama Allah. Okay. Alright, terima kasih semua. Assalamualaikum.